grup main, lain tak main, tak cia lah. Mana ruang? Tak jadi lah. Cik muhasabah. Baru ingat muhasabah. Biar lantak lah korang. Tak muhasabah juga. Sebab apa? Sebab antum ni adalah satu pasukan yang merupakan harapan bagi pelapis dakwah dan tarbiyah di Kolej Persediaan. Kan? Anak kira setengah daripada ini akan fly lah, dan yang akan tinggal kat Malaysia ni ada setengah lagi lah, which is almost 50%. Dan takkanlah nak mengharapkan orang yang nak fly untuk nak membawa dakwah di Kolej kan. Seperti antum lah yang membawa. Lepas tu yang fly pula tu takkanlah nak membiarkan saja adik-adik yang antum bina tu macam tu saja kan. Mestilah nak menatang, nak memberi kasih sayang juga kan. So kalau antum lah yang main tu tak cik lah. Seperti antum memberi dia orang kan. Kan? Ustaz, insyaAllah. Dah main bowling kan? Yelah, tak ada. Cukup lah promo sahabat pada pagi ni. Pagi pula. Tak ada madu kan? Okey, Alhamdulillah. Antum selesa tak duduk macam ni? Paling selesa kat luar. Terima kasih lah ni apa? Isar. Saya nama? Budin Saifuddin kan? Bagilah Saifuddin duduk entah nak duduk atas. Nanti nak terbang naik flight lagi kereta lagi selesa. Weh, abang ada abang. Panglima. Jabatan jauh. Nanti dah tak ada kan? Satu sama lain. Semua tak nak pakai tag. Kenapa tak nak pakai tag? Wajib ni kan. Lagi tak apalah, Ana tak nak membuang masa antum. Ana datang sini diminta nak memberi pengisian, bukan yang menjadi king komandan atau Tuan Mas'ul yang dapat membuli korang. Yalah, membuli untuk nak mentarbiah kan, dari segi muasakat dan sebagainya. Tapi Ana lebih kepada bahan lah, pengisian yang cuba nak sebab tu pakai pun macam kalau tak pakai bandana tak ino semua kan. Kita akan buat satu pengisian. Antum okey tak? Mod boleh lalu pengisian tak ni? Boleh. Anda nak kira walaupun anda bukan game komandan lah. Tapi anda nak kalau siapa yang ngantuk tu terus bangun. Terus berdiri. Terus berdirilah ni. Maknanya jangan membiarkan diri sendiri ngantuk. Boleh? Boleh jadikan satu culture kan. Kalau tidur, baik tidur terus dalam tu. Faham ke? Baik kalau antum nak tidur lah. Pergi masa tidur. Tapi kalau nak dengar, tapi sebab physically unfit, bangun. Boleh? Boleh. Apa lagi? Boleh saya minta daripada korang? Kalau siapa yang rasa tak selesa tu, selesa-selesakan lah dulu kan. Siapa yang rasa sakit tulang belakang tu, apa? Tukar atas sofa. Boleh. Boleh tukar ke apa semua. Dan lepas tu boleh minta orang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ataupun di sebelah belakang ke untuk urutkan. Jangan segan-segan untuk nak minta urut. Sebab apa? Sebab bahan yang kita tengah nak sama-sama bedah untuk petang ni ialah satu bahan yang agak asas. Bahan asas maksudnya dia adalah satu benda yang core, yang penting untuk kita fahami. Tak semestinya kita kena lalu, tapi kita kena fahami. Sebab poin-poin yang nak diceritakan dalam bahan ni, dia sangat essential bagi kita nak menapaki di atas jalan dakwah dan tarbiyah yang panjang ini. Seperti mana persis dengan lagu tema yang mungkin ramai orang persoal, kenapa dia bersih pula bersih Mahasiswa ada dengan PPSMI lah. Tiba-tiba kan. Itu nak menunjukkan satu realiti dekat Malaysia ni. Memang jalan dakwah kita memang sangat panjang lagi. Sebab apa?
Sebab demonstrasi yang cuba nak dianjurkan walaupun oleh pihak-pihak yang lain kan, tapi kita lihat macam mana orang-orang yang pergi ke demo tu masih belum kuat. Sebab kalaulah kita dah nak menghampiri kemenangan, nescaya demonstrasi itu akan berjalan seperti mana yang berlakunya pada 25 Januari 2011 di Mesir, di Medan Tahrir. Itu berjuta-juta orang pergi demonstrasi tu. Dan bila mana demonstrasi tu dia berjaya untuk nak menghasilkan satu perubahan. Tapi yang berlaku kat Malaysia ni beza, terbalik. Dia tak berlaku perubahan, bahkan dia backfire pula kan. Backfire dari segi asalnya pihak-pihak yang nakkan pilihan raya yang bersih tu nak make a statement lah untuk nak menunjukkan yang mereka inginkan satu perubahan yang berlaku dalam sistem pilihan raya tu kan. Tapi in the end, they got their statement. Statement ni macam mana? Statement dari segi orang pergi hantam kereta polis. That was the headlines the day after. Betul? So it was a very setback lah kan. Sebab apa yang dituntut tu logik lah, betul kan? Dan apa yang dituntut tu logik betul. Tapi apa yang dia dapat in the end tak betul. Sebab apa? Sebab dia orang gagal untuk nak menghalang SB-SB yang menyamar sebagai peserta-peserta bersih pada hari itu. Sebut wabi. Terima kasih. Tak ada maksud. Special brand. Polis-polis. Benda ni penting untuk kita nak memahami realiti semasa di Malaysia. Sebab kita nak buat dakwah kan, kita nak buat tarbiyah. First benda yang kita kena fahami ialah keadaan masyarakat kita sekarang macam mana. Adakah dia seperti orang yang mendahagakan tarbiyah? Adakah masyarakat sekarang orang-orang yang memang soleh nak melakukan dakwah? Ataupun masyarakat kita sekarang ialah orang-orang yang memang tidak ada tujuan hidup, yang bermuha-muha, yang datang pergi demonstrasi pun ialah saja, tak ada apa-apa nak buat, itu je nak. Benda tu kita kena faham. Dan memang cantiklah bila mana lagu tu diletakkan di hadapan gambar-gambar untuk nak menunjukkan bahawasanya walaupun cubaan untuk nak melakukan demonstrasi demi demonstrasi itu ada, tetapi tidak berhasil. Itu bukan caranya. Maksudnya nak kata masyarakat kita memang jauh daripada nak menerima Islam. Masyarakat kita memang jauh daripada bagaimana keadaan masyarakat di tanah Arab sebelum Fathu Makkah. Beza dia sangat jauh. Dengan kematangan pemikiran, even dari golongan mahasiswa pun sangatlah kurang kematangan dia. Nak cerita pasal mahasiswa ni memang agak, yelah sebab saya deal dengan mahasiswa kat UiTM tu sendiri kan. Banding dengan masyarakat Kulpa memang sangat berbeza lah. Dia orang tu memang lain lah daripada korang. Sebab korang semua tu at least IQ dia lebih tinggi kan. Mereka ni IQ rendah, tetapi exposure dia lagilah kurang kan. So maksudnya nak kata dia orang tu dalam keadaan yang lebih teruk daripada korang. Mungkin korang punya IQ tu tinggi tapi exposure rendah. And in the end, alhamdulillah nanti akan fly dan akan mendapat exposure yang lebih meluas. Itu yang menunjukkan antum ni kira macam orang-orang hebat lah dari kalangan masyarakat yang sama umur dengan antum. Tapi apa yang kita tengah deal sekarang dekat Malaysia memang sangat-sangat dahsyat. Memang jalan dakwah ni masih lagi panjang. Untuk itu butuh perjuangan. Majulah ke hadapan. Libas semua. Saya. Okay. So untuk kita nak menafaki dengan dakwah dan tarbiyah ni, memang kita kena equipkan diri kita dengan bahan-bahan tarbiyah yang membentuk kita punya kita bentuk kita punya hati terlebih dahulu. Bentuk kita punya apa yang ada di dalam hati, akidah kita, pegangan kita. Kita kena bentuk itu terlebih dahulu. Sebab daripada situlah yang akan membentuk kita punya fikrah, yang akan membentuk kita punya pemikiran, yang akan membentuk kita punya sudut pandang. Dan daripada situ akan hasilnya kita punya suluki ataupun kita punya akhlak kan? Antum semua hafal hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Kan? Cuba cek orang sebelah hafal kita hadis ni. Mesti lah tak. Orang bilang
Kau lah tengah-tengah, orang sebelah. Dia sampai tengah-tengah. Okay, kalau tak apa, tak apa. Tapi faham dia punya jis. Jis, apa jis hadis tu? Cuba cerita kat orang sebelah. Apa jis hadis tu? Kalau ada buka hadis lagi bagi. Buka terus hadis. Lagi serang air ni mineral ni. Okey, dah dapat hadis dia. Okay. So point dia ialah kita punya jasad. Allah. Pakai jubah lagi. Okey, ni kita punya jasad betul. Kita punya luaran. Maknanya luaran dia maksud dia apa? Kita punya akhlak. Ataupun nama kita akhlak ni merangkumi kita percakapan, perbuatan, kita punya tingkah laku dan sebagainya. So sekarang kita nak akhlak yang Islami, betul tak? Kita nak orang melakukan dakwah. Okay, first kita nak kita terpelihara daripada api neraka, betul tak? Itu yang kita inginkan. Maksudnya kita nak diri kita sentiasa berada dalam lingkungan kandang ibadah. Pada masa sama kita nak diri kita ni sentiasa melakukan dakwah untuk nak fulfillkan kita punya matlamat hidup. Maksudnya kita nak kita punya akhlak tu sentiasa buat benda-benda yang tersebut, benda-benda yang soleh lah orang kata. Tapi syarat untuk kita nak boleh buat semua benda tu, kita hendaklah mempunyai pemikiran terlebih dahulu. Tapi in the end dalam hadis tu Nabi SAW kata yang penting sebenarnya adalah hati itu sendiri. Sebab sekiranya baik hati tu, maka dia akan buat dakwah. Kalau rosak hati tu, dia tak akan buat dakwah. Kalau baik hati tu, nescaya dia akan komit dengan usrah tarbiyah dan sebagainya, dakwah dan sebagainya. Tapi kalau rosak hati